Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung tazkirah kita dalam tajuk yang sama dalam siri yang ke-7 pada pagi ini. Tajuk kenapa kita mesti bersama dengan Parti Islam Malaysia PAS bagi mendaulatkan Islam dalam negara kita Malaysia. Hujah saya yang ke-7 ialah kerana PAS mementingkan kebajikan rakyat, sehingga PAS menawarkan jika sekiranya rakyat memberi mandat kepada PAS dalam PRU yang akan datang ini, maka PAS akan menjadikan Malaysia ini sebuah negara berkebajikan. Kebajikan ini amat penting dalam Islam. Kerana apalah guna sebuah negara sekiranya pemerintah negara itu mengabaikan rakyat, membiarkan rakyat duduk dalam menderita dan kesusahan, ataupun pemerintah menipu rakyat. Dalam Islam, pemerintah sebuah negara Islam mestilah mengambil berat tentang kebajikan rakyat. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, la an yamshiya ahadukum fi hajati akhihi khairul lahu min an ya'takifa fi masjidi hadha syahr. Yang bermaksud bahawa jika seseorang kamu itu pergi menyelesaikan masalah saudara adalah lebih baik baginya daripada dia duduk beriktikaf dalam masjid aku ini selama sebulan. Beriktikaf selama sebulan dalam masjid Nabi sudah tentulah pahalanya sangat besar. Tetapi lebih besar lagi sekiranya dia pergi menyelesaikan masalah saudaranya ataupun kebajikan saudaranya. Ini menunjukkan bahawa Islam sangat mementingkan masalah kebajikan rakyat. Sebab itu kita lihat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah Islam yang kedua, walaupun negara amat pemerintahan berjalan dengan adil, tapi Khalifah Umar masih lagi keluar waktu malam untuk meninjau rakyat, ingin tahu apa lagi masalah yang dihadapi oleh rakyat. Maka berlaku pada satu malam dia mendengar tangisan anak-anak daripada sebuah rumah. Lalu dia menghampiri rumah itu. Maka dia dapatinya anak-anak kecil ini sedang menangis kelaparan. Ibu mereka sedang memasak sesuatu yang tidak juga masak-masak, walaupun telah lama ditunggu oleh Sayyidina Umar. Maka akhirnya Sayyidina Umar bertanya kepada ibu itu apakah yang dia masak dan kenapa anak ini menangis. Lalu dijelaskan kepada Umar, anak ini menangis kelaparan, mereka tidak ada apa nak dimasak. Ibu tadi hanya berpura-pura memasak sesuatu supaya anak itu akan tidur sedikit masa lagi, tidur dalam keadaan kelaparan. Dan ibu itu marah kepada pemerintah, khususnya Sayyidina Umar yang tidak ambil berat tentang rakyat. Sedangkan dia tak tahu yang datang pada malam itu adalah Sayyidina Umar sendiri. Maka Sayyidina Umar balik mengambil makanan daripada pembendaharaan negara untuk diberikan kepada wanita ini, supaya wanita ini tidak lagi hidup dalam kemiskinan yang amat susah sehingga tidak ada apa lagi untuk dimakan. Dan kemudian menyuruh wanita itu datang besoknya ke pejabat Khalifah Umar untuk diberi bantuan. Jadi sebab itu PAS menawarkan negara berkebajikan untuk kita menyelesaikan masalah rakyat dengan cara yang bersungguh-sungguh, bukan setakat sebuah kerjaan yang menyediakan jalan raya bagi api dan air dalam masa yang sama mengenakan cukai
yang tinggi kepada rakyat, mengenakan bayaran api dan bayaran air yang tinggi kepada rakyat. Kita bukan setakat itu. PAS bersama Pakatan Rakyat telah menawarkan untuk memberikan pendidikan percuma kepada rakyat negara ini, tak kira bangsa apa dan tak kira agama apa. Selagi mana ia rakyat Malaysia, akan diberikan pendidikan percuma daripada peringkat rendah, peringkat menengah sampailah ke peringkat IPTA dan IPTS, peringkat universiti, dengan beasiswa daripada kerajaan. Sekaligus dengan tawaran pendidikan percuma ini, pinjaman PT-PTN akan dimasukkan. Kerana pinjaman PT-PTN inilah yang membebankan rakyat, membebankan ibu bapa dan membebankan pelajar-pelajar itu sendiri untuk membayar balik selepas mereka keluar daripada peringkat pengajian, sama ada peringkat IPTA ataupun IPTS. Hari ini berapa ramai yang tak mampu membayar balik, menyebabkan mereka telah disenaraikan di dalam surat-surat khabar dan disenarai hitamkan mereka ini oleh pihak pemerintah. Ini masalah yang tak sepatutnya berlaku dalam negara kita. Maka kita menawarkan pendidikan percuma kepada rakyat negara kita. Begitu juga dalam tawaran kita bersama Pakatan Rakyat dalam buku jingga. Sekiranya Pakatan Rakyat diberi amanah memerintah negara ini selepas pilihan raya akan datang ini, hari ini kita isytiharkan menang, hari besok harga minyak diturunkan. Dalam masa 24 jam, harga minyak yang sangat membebankan rakyat ini akan diturunkan. Ini satu lagi kebajikan yang dengan turunnya harga minyak itu boleh menyebabkan barang-barang yang lain juga ikut turun. Maka rakyat akan lebih mudah lagi untuk menyara hidup mereka dan juga keluarga mereka. Dan berbagai-bagai lagi kebajikan yang kita janjikan di dalam buku jingga itu untuk rakyat di negara ini. Ada juga orang mengatakan, terutama sekali UMNO Barisan Nasional, sekiranya PAS dan juga Pakatan Rakyat mau melaksanakan apa yang dicita-citakan oleh mereka untuk memberikan kebajikan kepada rakyat di negara ini, maka negara akan menjadi muflis, akan jadi bankrupt dan tak mampu lagi untuk memajukan negara ini pada masa akan datang. Sebenarnya itu adalah hujah-hujah yang tidak betul dan tidak tepat, karena sumber-sumber hasil negara kita ini banyak. Contohnya pengurusan yang tidak betul, banyak kebocoran, ketirisan, rasuah berlaku di sana sini, menyebabkan kita tidak dapat meningkatkan kebajikan rakyat dalam negara ini. Contoh, bila kita memerintah Kelantan dan Terengganu, berbagai-bagai kebajikan yang kita boleh buat, antaranya skim-skim takaful yang diberikan secara percuma oleh kerajaan Kelantan. Walaupun kerajaan terpaksa menanggung bayaran skim itu berjuta-juta ringgit pada satu tahun, tapi demi untuk kebaikan kepada rakyat, kerajaan laksanakan. Bila kita memerintah Terengganu, dalam masa 4 tahun itu kita telah dapat menyelesaikan masalah tanah yang telah tertonggak berpuluh-puluh tahun, tak dapat diselesaikan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional, khususnya tanah-tanah tapak kediaman. Maka dapat diselesaikan oleh PAS pada masa itu sebanyak 50,731 permohonan tanah. Ini satu kebajikan yang besar kepada rakyat. Dan bila PAS naik pemerintah Terengganu terus menghapuskan cukai rumah-rumah kediaman dan juga tol Jambatan Sultan Mahmud dihapuskan. Sehingga kali ini UMNO tak berani mengadakan tol Jambatan Sultan Mahmud yang telah dihapuskan oleh PAS. Walaupun PAS dengan menghapuskan tol tadi menanggung kerugian 4 juta lebih pada satu tahun, tetapi itu tidak menjadi masalah apa-apa kepada pemerintahan negeri, kerana kita boleh mendapatkan hasil daripada semua-semua yang penting. Kebajikan rakyat itu dapat kita laksanakan. Jadi
saya menyeru rakyat seluruh negara agar memberikan sokongan kepada PAS dan juga Pakatan Rakyat bagi mengambil alih laju kepimpinan negara pada PRU yang ke-13 ini, supaya kebajikan rakyat itu akan terbela, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.